Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita masih dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dapat lagi kita bersama-sama dalam meneruskan kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Arba'in Nawawiyah, kitab hadis Arba'in Nawawiyah dan hadis 40. Jadi sambungannya masih lagi pada perbahasan hadis yang kedua. Perbahasan hadis yang kedua ya, sambungannya di muka surat 74 berkaitan dengan perkara yang kedua, iaitu rukun Islam. Rukun Islam. Bila mana kita cerita berkaitan dengan rukun, maka ini merupakan perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita. Pasal dia rukun. Rukun ni dalam. Kalau kita cerita rukun, kita dah berada dalam Islam. Kan? Macam solat, rukun solat, kat mana dia? Dalam solat. Kan? Maka ni antara perkara yang paling penting dalam urusan kehidupan kita. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba bincang dengan ruang masa yang ada ini. Kita cuba untuk memastikan kita pada hari ini dah betul-betul Islam ataupun dalam keadaan manakah kita pada hari ini. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Perkara yang kedua iaitu rukun Islam. Setelah itu orang yang datang tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iaitu apakah Islam? Ni rentetan sambungan apa yang telah kita bincang sebelum ini, iaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang lelaki yang datang kepada Nabi dan para sahabat, yang mana lelaki tersebut sedikit pun tidak ada tanda-tanda musafir dan pakaiannya putih,
rambutnya hitam, sikit pun tidak ada kesan-kesan dan tanda-tanda musafir. Pada masa sama, seorang pun tidak mengenali batang tubuh tersebut. Kalau orang tempatan, mesti orang kenal. Nak kata musafir, tak ada tanda-tanda musafir. Maknanya tak ada jawapan yang tepat lagi buat masa itu. Secara hakikatnya Nabi dah mengetahui kedudukan sebenar siapakah yang datang pada Nabi dan para sahabat ketika itu. Walaupun rupanya rupa manusia, tetapi secara hakikatnya ia sebenarnya ialah utusan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dan para sahabat, menceritakan berkaitan dengan apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan, dan bilakah berlakunya kiamat, dan bagaimanakah tanda-tanda kiamat. Dah jadi cerita dalam matan hadis sebelum ini. Kita tengok, setelah itu orang yang datang tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iaitu apakah Islam? Apakah dia Islam? Kalau kita tanya zaman kita pada hari ini, apakah Islam? Islam itu buat masjid, Islam itu buat surau, bina masjid, bina surau, solat, puasa, zakat, haji. Itu Islam. Takat tu ialah ramai orang faham. Islam itu dalam ruangan-ruangan yang dalam bentuk ibadah semata-mata. Bila mana cerita dalam bab pemerintahan, kata ni tak ada dalam Islam cerita benda ni, yang mengaji tak habis. Masa kita kuliah maghrib dia tak datang, macam mana nak habis mengaji? Masa kita bagi kuliah subuh lagi tak datang. Hari Jumaat kita kuliah sebelum Jumaat, dia tak datang. Nak habis khutbah kedua baru sampai. Nak faham macam mana? Lalas sekali daripada dulu sampai ke hari ini. Faham Islamnya puasa, solat, puasa, zakat, haji. Mengucap kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Itu ramai orang faham zakat tu. Dia lupa di sebalik dua kalimah syahadah tadi ada perkara yang begitu besar, yang merangkumi 30 juzuk Al-Quran itu. Itu yang jadi masalah pada hari ini, yang menjadikan kita pun bila mana solat kita rasa kita dah Islam. Dah datang bulan Ramadan kita puasa, kita pun kata kita Islam. Kita keluar zakat, Islam. Lepas tu pergi haji, sempurnalah Islam. Pasal apa? Pasal dah pergi haji, naik haji dah. Balik-balik tengok-tengok lawan Islam. Ini masalah. Pergi haji, pergi umrah, tengok-tengok balik-balik duk lawan Islam, duk petikai hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada pun dalam rukun, ada cerita rukun saja. Dia tak cerita huraian terperinci di sebalik dua kalimah syahadah tu, dia tak cerita. Tak dipanjang-panjangkan dengan cara yang lebih panjang lebar. Lalas sekali ramai dalam masyarakat kita memahami Islam dalam hanya khusus dalam urusan ibadah yang khusus. Ibadah khusus saja sebut. Puasa, zakat, haji ni dalam bab ibadah khusus. Sedangkan Islam ni merupakan cara hidup. Ada di sana bermula dengan apa? Bermula dengan Islam titik berat. Bila mana kita Islam mula-mula sekali, dalam bab syariat Islam ini kita akan jumpa bab kebersihan mula-mula sekali. Kalau bab kebersihan pun tak luluh dah, ibadah sah tak? Tak sah ibadah. Sebab tu mula-mula sekali sebelum panjang lebar, taharah dulu. Taharah dulu. Kenal dulu najis, mutawassitah, najis apa lagi? Mughallazah, apa lagi? Satu lagi. Mukhaffafah. 3 jenis najis. Lepas tu belajar pula jenis-jenis air. Kita akan jumpa mustakmal, apa ni, air mutlak, mustakmal, musyammas dan mutanajis. Pecah lagi air mutlak tu ada berapa pula? Alamak, banyak pecah lah ustaz ni. Mutlak tu ada berapa pula? Mutlak ni ada 7 pula. Alamak, banyaknya pula. Kita ingatkan air pahit depan rumah kita je? Tak.
Kan? Ada 7. Ada hak datang daripada langit, ada hak keluar daripada bumi. Kena belajar semua. Kan? Daripada langit, apa benda panggil? Air hujan. Kan? Embun, salji. Lagi. Habis tak? Air matahari bawah. Okey. Hak tu daripada langit. Daripada bumi pula, air matahari, air sungai. Kan? Air perigi, air lah. Berapa tu? 7. Semua tu kena tahu tu. Pasal apa? Pasal nak pastikan kaedah cara membersihkan tubuh badan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita luluh mengikut hukum syarak, luluh puspakum syar'i. Kalau tak, terumbang-ambing ibadah kita. Baru pergi bab mana? Habis bab taharah, baru pergi bab ibadah. Dalam ibadah jumpa ibadah khusus, jumpa ibadah umum. Ibadah khusus kita jumpa solat, puasa, zakat dan haji. Hak umum ni banyak melibatkan ibadah-ibadah yang umum, baca Quran, zikir, bersedekah, macam-macam. Umum dalam urusan ibadah itu. Lepas tu baru lepas bab ibadah pergi bab mana pula? Bab munakahat. Bab nikah kahwin. Bab nikah kahwin. Bagaimana nak pilih calon menantu? Calon suami, calon isteri. Semua tu ada kriteria yang disebut oleh syariat kita. Diberi garis panduan pada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam sampai tahap tu. Lepas tu habis dalam bab kekeluargaan, undang-undang keluarga dalam Islam berkaitan dengan hak suami, hak isteri, hak anak-anak, hak kejiranan dan seumpamanya. Semua tu bincang cara panjang lebar. Lepas tu pergilah pula dalam bab muamalah. Muamalah dalam bab mana muamalah? Jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadaian, semua tu kita akan jumpa bagaimana hukum hakam. Berkaitan dengan riba, berkaitan dengan judi dan seumpamanya ada bincang juga. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ada cerita panjang lebar. Dalam bab muamalah. Lepas habis muamalah, kita pergi bab mana pula? Bab jenayah. Jenayah, hukum jenayah dalam Islam. Dalam pengajian jenayah kita akan jumpa beberapa perkara. Kita akan jumpa hudud, kita akan jumpa qisas, ta'zir dan diyat. Kita jumpa beberapa perkara itu. Ingatkan hudud saja. Tak, banyak lagi benda lain. Hudud, kisah, ta'zir dan diyat. Lepas habis bab jenayah, seterusnya pergi bab mana pula? Bab siasah Islamiyah. Ada pula. Ingatkan tak ada siasah Islamiyah. Ada rupa-rupanya siasah Islamiyah. Bagaimana kita nak lantik pemimpin kampung kita, bagaimana nak lantik pemimpin daerah kita, pemimpin negeri kita, negara kita, kriteria macam mana ada disebut dalam kitab fiqh. Semua tu ada. Lepas bab tu pergi mana pula? Lepas bab siasah Islamiyah, kita pergi dalam bab hubungan antara negeri, antara negara, hubungan antara negara-negara jiran, dipanggil hubungan diplomatik. Islam ajar juga. Islam ajar sampai daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, Islam datang pada kita nak mengajar kita. Sebab tu kalau kita faham Islam dalam bab solat, puasa, zakat, haji saja, jauh lagi tu kan? Jauh lagi tu. Kena belajar banyak lagi sebenarnya. Okey, tengok. Lalu Nabi SAW pun menjawab. Bila mana ditanya berkaitan dengan Islam, Nabi menjawab sebagaimana yang tersebut dalam hadis tersebut, iaitu pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Nabi jawab Islam itu mula dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Kadang-kadang dengan sebab tak ada pencerahan secara panjang lebar kaitan dengan 2 kalimah syahadat, menjadi penyebab masyarakat kita tak faham nilai Islam secara lebih meluas. Sedangkan dalam 2 kalimah syahadat, tuntutan dia secara umum, pasal depan ni dia akan sebut syahadah kan depan.
Saya nak cerita pun yang takut-takut jadi bertindak 2 kali. Pun begitu saya cerita secara hospital lalu. Syahadah ni tuntutan dia banyak, luas. Dia ada syahadah kita dengan Allah, syahadah kita dengan Rasul. Kan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah penyaksian kita. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita mengaku juga, kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan Allah, dengan Rasul. Dengan Allah, dengan maksud kita mengaku Allah Ta'ala ni Tuhan yang selayaknya disembah. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita mengaku untuk nak terima semua hukum hakam Allah, ketetapan Allah, baik buruk yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita, maka kena belapang dada. Hukum hakam yang ada dalam Al-Quran itu 30 juzuk Al-Quran itu semua tu kena terima. 114 surah tu kita kena terima. Tak boleh nafikan walaupun 1 huruf, walaupun 1 ayat, tak boleh. Kena terima semua sekali. Syak osaka pun tak boleh. Sebab tu dalam urusan tertentu sekalipun kita rasa tak seruan dengan kita, duduk diam-diam, jangan petikan. Diam-diam sudah. Takut-takut macam mana? Takut-takut ada sekelumit timbul di dalam hati kita ni perasaan tidak setuju dengan syariat Allah. Nampak? Ada benda-benda tertentu dalam masyarakat kita, kadang-kadang dalam bab puasa boleh terima, bab solat boleh terima, haji umrah boleh terima, semua boleh terima. Tiba-tiba datang bab-bab tertentu yang lain, bab hudud ke, menung sekejap. Pasal apa menung? Menung tadi tanda protes, kita takut akidah kita tergugat di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita tulis dengan perkataan takut-takut, lebih jelas pada kita akidah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bercakap ketika itu menzahirkan tanda kita tak berapa nak setuju, takut-takut terbatal akidah kita dengan sebab lidah yang tidak bertulang itu. Tu dalam bab hudud. Banyak lagi bab lain. Dalam bab lain banyak lagi kan. Dalam bab poligami, Muslimah marah kalau saya sebut ni, apa ni ustaz ni. Marah tu antara tuan-tuan seolah-olah tak berapa nak setuju. Saya khawatir dengan sebab ada perasaan marah itu menjadi penyebab akidah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi dipertikaikan. Pasal apa? Pasal ianya ada sebutan dalam Al-Quran. Bila mana ada disebut dalam Quran, boleh kita petikai walaupun sepatah kata, boleh? Tak boleh walaupun sepatah kata. Sedetik, satu saat pun tak boleh habiskan masa untuk pertikai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tak boleh. Kalau betul-betul kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua orang faham nilai Islam, seronokkan hidup ni kan. Tapi dengan sebab ada yang faham, ada hak tak faham. Lala sekali ada hak setuju, ada tak setuju. Kita khawatir yang tak setuju tu tak setuju tadi dengan sebab-sebab tertentu yang menjadi penyebab ada kaitan dengan akidah, menjadikan ibadah kita masih lagi dipertikai oleh Allah Ta'ala. Takut macam tu tuan-tuan. Saya nak cerita pun takut benda-benda macam ni. Nak cerita takut tuan, tapi tak cerita. Nak cerita pun rasa kena cerita, tak cerita kan salah pula. Ceritalah sekadar yang termampu. Benda-benda macam tu masih lagi dalam masyarakat kita, kefahamannya masih lagi main tarik tali dalam bab ni, dalam bab macam ni. Okay, seterusnya tak boleh petikai. Maknanya semua yang ada dalam Quran tu kena terima, pasal kita dah mengaku. Begitu juga dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku mengaku, aku bersaksi ataupun aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah. Kita kena terima semua hadis Nabi, melibatkan tutur kata Nabi, ucapan Nabi dengan lidah, dengan perbuatan, dengan penampilan akhlak Nabi, dengan takrir daripada Nabi. Semua kita kena terima. Pasal apa? Pasal pengakuan dah nyatakan dengan lidah, diucapkan dengan lidah, dibenarkan dalam hati, dan diterjemahkan dengan perbuatan anggota. Kena terima sungguh-sungguh. Yang pertama sekali Nabi jawab,
Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah, bukan sekadar dengan lidah, tapi ada terjemahan. Saya sebut dah secara umum tadi, tuntutan di sebalik 2 kalimah syahadah. Kalimah yang pertama pergi kepada 30 juzuk Al-Quran. Kalimah yang kedua, syahadah yang kedua, pergi kepada semua sunnah Nabi. Ada yang diperintah suruh buat, ada dalam bentuk larangan dan seumpamanya. Semua tu kita kena terima dengan berlapang dada. Tak boleh kita nak petikai. Petikai dalam bab mana? Contohnya kita tengok kita ni secara umum dalam bab poligami, contoh ni nak ada kaitan dengan Nabi. Contoh Allah Ta'ala bagi ruang pada kita, kalau mampu 2, 3, 4. Tak mampu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, cukup 1. Pasal apa? Pasal takut tak boleh berlaku adil, cukup 1. Tu label manusia biasa. Pasal apa sampai tahap tu? Pasal kalau bagi lebih, maka dengan ilmu Allah Ta'ala tahu manusia memang tak boleh berlaku adil. Maka lah setakat tu je. Manusia biasa yang bukan Nabi ni, yang bukan Rasul ni, label kemampuan dia hebat macam mana pun, dia boleh handle setakat berapa? Setakat 4. Hebat macam mana sekalipun, 4 je. Lepas tu Nabi label kenabian ni, sebab tu kita Allah Ta'ala tak pilih jadi Nabi. Hak satu ni pun pening kepala, kerana itu, kerana ini, perang dunia saja. Pasal apa? Label manusia biasa macam tu. Nabi 9. Ada riwayat kata bukan kata 9, ada lagi hak lain-lain. Kalau kira keseluruhan sampai berapa? Berapa? 12. Hak 12 tu kira gabung semua sekali. Campur dengan khilah-khilah tu semua sekali.